Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan sambung lagi Jengking Mania episod 4. Punya tajuk adalah Aura Membunuh. Okey, sebelum kita sambung, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan episod-episod seterusnya, mendapatkan notifikasi. Dan kepada yang belum tengok episod 1, 2 atau 3, boleh terus ke channel saya dan cari Jengking Mania. Okey, masa kita mulai. Wah, ada cerita latar belakang tahun 2002. Okey, tahun 2002, musim bunga. Sebuah pusat pendidikan kolam air panas di hutan Amazon. Sebahagian hutan kelihatan sedang dijilat api dan marak. Pada masa yang sama juga, dua buah jet pejuang pun didapati sedang bergelega-lega di atas ruang udara di sini. Boom! Boom, boom, boom. Prof Start Reman. Dan Prof Start Reman. Masih apa ni? Masih muda. Jiwa muda lagi. Bunuh mereka semua. Boom. Boom. Cu. Pelong. Siapa yang bunuh ni? Bagaimana dengan keadaan sekarang? Tuan, kami gagal menghubungi anggota-anggota pasukan yang lain. Apa sebenarnya yang berlaku? Prof terpaksa menampilkan diri apabila ramai anggota pasukan yang telah menghilangkan diri. Ustaz, jangan hantar orang ke sini untuk menempuh maut lagi. Perbuatan tindakan kau membakar hutan ini hanya sekadar dapat menghilangkan masa juga terbang itu untuk hentakkan bom sahaja. Lambat laun kau tetap akan menghadapi ajal kau. Keluar menyerah diri sekarang. Pelan. Sejurus seorang wanita berbadan langsing bersama dua orang budak pun berjalan keluar dari pusat pendidikan tersebut. Stan, kenapa kau mengkhianati aku? Kenapa kau curi fail rancangan pendengar aku? Maaf ya, saya tak boleh buat suara perempuan. Macam tu lah. Perempuan, sebenarnya kita tak seharusnya memulakan rancangan pendengar itu. Kini kita dah menguasai teknik untuk melahirkan manusia generasi baru. Jadi mana boleh kita hentikan rancangan itu? Manusia generasi baru konon. Rancangan penyangan cuma sebuah rancangan yang melahirkan manusia parasit yang hanya tahu mengganggu evolusi ekosistem dalam ini. Kembalilah ke pangkal jalan sebelum terlambat. Kembali ke pangkal jalan. Kau ingat senjata yang baru kau cipta itu mampu menentang manusia parasit ya? Tunjukkan kehebatan kamu berdua pada mereka. Tiba-tiba kedua-dua orang itu pun menjelma menjadi manusia parasit halipan dan manusia parasit Tartahula, sejenis serangga yang merayap di air. Dan dalam sekelip mata, wah, pom. Wah. Walaupun telah dihujani tembakan yang bertalu-talu, namun manusia parasit halipan tidak mengalami sebarang kecederaan. Sebaliknya masih mampu menyerang balas. Wah. Manusia parasit pun mengelak setiap tembakan yang ditujukan ke arahnya. Dalam masa yang singkat, kesemua anggota askar Prof Start itu sudah pun dibunuh. Serahkan fail rancangan punya dan 8 orang bayi yang telah turut serta dalam rancangan itu. Berlawan. Memandangkan kau masih nak berdegil, marilah kita berkorban bersama-sama sekarang. Setelah habis berbicara, Prof Start pun mengenakan sebuah alat rawalan yang berada di pinggangnya. Kau! Lantaran itu letupan dahsyat pun berlaku di pusat pendidikan tersebut dengan sakta mata. Kini mereka berempat sudah terperangkap di dalam lautan berapi. Wah, hancur semua.
Pada masa yang sama, badan prostat turut menampakkan perubahan. Apa? Kau turut mengubah suai diri kau juga? Tanpa diduga, prostat adalah manusia parasit cengkadak. Seketika ini dia kelihatan sedang mengapa ke arah Prof Wan. Oh, prostat ni manusia cengkadak. Bukan manusia cengkadak. Oh, maksud dia yang tangkap budak tu, Shen Feng tu, yang bunuh bapak Shen Feng tu, dia lah prostat ni. Oh, okey. Tak. Barangkali hanya spesies yang sama saja yang mampu menghalang prostat yang sudah menjelma menjadi manusia parasit cengkadak itu. Fuck. Mujurlah manusia parasit Tatahula sempat menahan serangan itu. Malangnya perempuan tetap tidak terelak daripada terdalam kuasa manusia parasit cengkadak tersebut. Wah, kena mata dia kerenting buta. Pada masa yang sama, manusia parasit hadipan telah bertindak menimpa manusia parasit cengkadak ke dalam kawasan kebakaran. Wah, kalau dia kembali kepada masa sekarang, prostat, apa khabar? Oh, sebab tu tutup mata dia. Itulah luka dia. Okey. Mata dia pun tak nampak dah. Dengan tidak disangka-sangka, Bex Maria Prof Wan sedikit pun tidak kelihatan marah semasa bertemu semula dengan musuh yang pernah mencederakannya itu. Ini yang membuat Raymond rasa mula berasa rimas. Apa yang rupanya kau nak balas dendam, ya? Apa yang kau tunggu lagi? Bunuhlah aku sekarang. Kalau kau mahu, kau boleh lupakan sebelah muka aku lagi. Jangan kau nak berpura-pura lagi. Aku dah musnahkan fail rancangan penyengat itu. Aku benar-benar tak faham kenapa kau sanggup mengkhianati aku. Tapi tak mengapa, segala-galanya dah berlalu. Jika kau serahkan fail rancangan penyengat itu, maka aku mungkin boleh maafkan kau lagi. Fail rancangan penyengat itu adalah usaha kau selama 20 tahun ini. Aku tak percaya kau sanggup musnahkan dengan begitu saja. Selain itu, ke mana perginya budak-budak aku itu? Mereka itu bukan pengikut kau. Mereka cuma budak yang masih belum akil balik, yang telah dijadikan sebagai bahan korban dalam rancangan penyengat kau. Apa kau masih belum insaf lagi? Sudah insaf lagi. Tiba-tiba Dewan Kerja itu kelihatan mula diselubungi bara api. Kini kau terus mengikut perintah aku dan alur dengan segala keputusan aku. Marilah kita bersama-sama membina sebuah dunia baru. Suhu di Dewan itu telah meningkat dengan mendadak sehingga Raymond kelihatan memandikan peluh. Aku tidak tahu sama ada harus maafkan dia atau tidak. Kini anaknya dah pun dibunuh. Adakah hukuman ini setimpal dengan kesalahannya selama ini? Aduh, dah putar belit dah. Apa? Tenji dah mati? Setelah mengetahui berita itu, Raymond yang pening dan sedih telah terjatuh dari kursi rodanya. Sejurus itu, Black Mary pun mara ke depan lalu meletakkan kakinya di bahu Raymond. Baik, kau serahkan fail rancangan penyengat secepat mungkin. Kalau tidak, jangan salahkan aku nanti. Sementara itu, dia kembali ke scene mana ni? Si Shen Feng mendapat pandangan pertama, cinta pandangan pertama. Okey. Sementara itu setelah pintu lori kontena itu dibuka, berbelas-belas orang kanak-kanak dan seorang gadis didapati berada di dalamnya. Pada masa yang sama, satu lembaga hitam telah muncul di belakang Shen Feng. Setelah terasa awal sejuk itu, Shen Feng pun berpusing ke belakang lalu melepaskan tembakan. Bang. Manusia parasit Tatahula itu tidak menyangka sampai begitu pantas sekali aksi Shen Feng itu. Wah, Tatahula maksud dia yang sebelumnya. Okay. Terpelanting kena tembak. Walaupun sudah terkena tembakan, manusia parasit Tatahula ini masih mampu bangun semula lagi. Ternyata tembakan itu tidak dapat mencederakannya. Cik, bawa budak-budak itu tinggalkan tempat ini.
Macam mana dengan kau pula? Ketika ini manusia bahasa Parasit Tatahula sudah marah ke depan. Tiada seorang pun yang dibenarkan beredar di sini. Bang, fu, flong. Wah, dia tangkap weh peluru dia. Ush. Boleh tahan. Mesti kuat. Rakas beredar. Aku pun tak tahu berapa lama aku mampu bertahan lagi. Demi gadis dan budak-budak itu Shenfu terpaksa memberanikan diri untuk menghadap manusia parasit Tatahula. Walaupun Shenfu sudah memiliki kuasa luar biasa, tetapi dia tidak mahir dan tidak faham lagi dalam mempraktikkan kuasa tersebut. Bang, dia hanya sekadar mampu menghadapi musuh dengan aksi-aksi yang biasa. Ush. Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Wah, dia mempunyai bahasa lah. Jelas pertarungan ini dikuasai oleh manusia parasit yang mempunyai tangan dan kaki yang lebih panjang. Jurang perbezaan di antara kekuatan mereka begitu ketara sekali. Kini Shenfu sudah berada dalam keadaan terdesak. Wah, sekali tunggu. Setelah menemukan budak-budak itu, gadis dan budak-budak tersebut pun bersedia melarikan diri. Ikut aku semua sekarang. Selepas menembakkan sebuah senyuman yang sinis, manusia parasit Tatahula pun menerpa ke arah gadis tersebut. Jangan cederakan dia. Pada saat-saat genting ini, Shenfu cuba menahan kesakitan yang dialami akibat satu kuasa yang mula tercetus di dalam badannya. Sejurus kemudian dia telah menjelma menjadi manusia parasit jengking ataupun jengking merah. Wah, dia dah berubah. Henshin. Apa? Kau ialah manusia parasit jengking. Akhirnya tendangan pantas yang dilepaskan oleh Shenfu tepat mengenai badan parasit Tatahula. Bang. Badan kau kena tepat. Gadis itu terkira melihat kejadian tersebut. Rupanya kau juga manusia parasit. Cik, aku bukan orang jahat. Aku datang untuk melindungi kamu semua. Aku tahu, aku dapat rasakan yang kau takkan cederakan kamu. Sampai drama. Dan setelah mengatur semula tenaga di dalamnya, manusia parasit Tatahula pun bersedia menyerang lagi. Rupanya kaulah yang cederakan manusia parasit tumbang yang sebelum ini. Dia tidak seperti aku. Dia itu cuma manusia parasit yang mempunyai IQ yang rendah. Kini biar aku tunjukkan kehebatan sebenar aku pada kau. Bang. Jika dibandingkan dengan manusia parasit tumbang, bila serangan manusia parasit Tatahula ini lebih tangkas dan pantas. Ketika ini Shenfu kelihatan kelam kabut kerana masih belum dapat menyesuaikan diri dengan rantak serangan lawannya. Dia dapat tepis. Terbaik dia dapat tahan serangan dia. Sebaik saja berjaya membaca daftar manusia parasit Tatahula itu, serangan Shenfu itu pun mula membuahkan hasil. Sepak sekali pada. Wah, kini manusia parasit serangan balas telah bermula. Kini manusia parasit Tatahula pun yang berada dalam keadaan tekanan. Tiba-tiba dia pun menggerak-gerakkan kedua-dua belah lengannya untuk melancarkan aura yang pelik. Lantas dia pun melancarkan aura ke arah Shenfu. Gas, aura Tatahula. Wah, menyedari keadaan itu, Shenfu pun menyilangkan kedua belah tangannya untuk menahan serangan aura tersebut. Wah. Dalam masa sekali mata, sebuah bola yang berwarna kuning keemasan telah dihasilkan oleh Shenfu untuk menahan serangan aura tersebut. Bertahan bukanlah satu-satunya cara penyelesaian yang bagus. Mampus. Lantas dia pun meningkatkan tenaganya dan mengontrolkan aura-aura itu. Akibatnya aura-aura yang telah terpantul itu telah meluru dan tidak menentu arah. Jus. Lalu menuju ke arah gadis dan budak-budak ini. Gadis ini terpaksa menggunakan apa jua cara untuk melindungi budak-budak itu. Zup. Awas. Shenfu tersentak apabila menyedari kejadian itu. Tanpa berlengah, dia pun meluncur pantas seperti kilat ke arah budak-budak itu lalu melindungi mereka dengan sedaya upaya. Biar aku hantar kau ke alam bakar sekarang. Kelong. Tendangan daripada manusia parasit Tatahula tepat terkena pada belakang badan Shenfu.
sepak sekali. Akibatnya Shenhe dan gadis itu pun tercampak dari tembik itu bagaikan layang-layang yang terputus tak tahu. Terjatuh. Habis budak-budak tu macam mana? Akhirnya mereka berdua pun terjatuh ke bawah gaung. Mesti akan tangkap. Aduh. Sin berada kepada ibu pejabat Biro Penyiasatan Sulit BPS. Jangan lupa BPS. Minta maaf, operasi telah menemui kegagalan kerana sel-sel nano tidak dapat diterima oleh badannya. Aku gagal selamatkan Tenji. Tenji mati ke? Saya rasa dia akan jadi mati. Tak penting juga dalam cerita ni, tapi mati. Setelah gagal menyelamatkan Tenji, Lina kelihatan begitu sedih dan kecewa. Jangan sedih lagi. Kan kau dah cuba dengan sedang upaya-upaya. Lagipun teknologi pemindahan sel-sel memang masih dalam proses pengujian dan ia belum tentu boleh diharapkan. Bill menandatangani sijil kematian Tenjin dengan hati yang sedih. Tuan, aku pergi dulu kerana aku masih ada urusan lain lagi. Jumpa lagi. Lina, apa kata jika kau ambil cuti beberapa hari? Aku dapat rasa kesedihan kau setelah pemergian ayah kau dan Tenjin yang kau kenal sejak kecil lagi. Terimalah saja takdirnya. Ketika Raymond diculik, ayah Lina iaitu Dr. Tulan telah dibunuh oleh makna separasi kumbang. Dr. Tulan tu ayah dia. Okey. Tak payah. Aku mahu membuat kaji sendiri terhadap teknologi pemindahan sel-sel nano lagi. Semangat membunuh begitu kuat terpancar dari sinar mata Dr. Lina. Aku akan balas dendam untuk ayah dan menjaga aku sendiri. Wah, menarik ceritanya. Tunjuk orang itu. Penjara bahagian barat. Penjara ini menempatkan banduan-banduan seperti pembunuh, pesiri, wogel dan pengedar darah. Tempat ini tak ubah seperti sebuah sangkar yang mengurung binatang. Tetapi pada malam ini, Clown, seorang pendatang yang tidak diundang telah muncul. Dr. Lina. Dr. Lina diserang semua. Untuk apa? Clark. Bangun, ada orang datang selamatkan kita. Cantik pula gadis ini. Jangan Lina hidup. Tanpa diduga Lina telah membuka pintu besi tersebut. Lagi, kita dah bebas. Apa kata kita bersama-sama dengan dia? Tiba-tiba banduan-banduan itu menghentikan langkah mereka. Kuat sangat Dr. Lina kerana dia dan orang yang terpancar daripadanya. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Tenjin. Bukan tak dia mati. Macam mana hidup balik? Bukan hanya yang sudah mati, mengapa dia boleh muncul di sini lagi? Betul-betul. Dia banduan-banduan ini menggeletar semasa merasakan aura membunuhnya terpancar dari badan Tenjin. Dia tidak. Marilah. Dengan tidak semena-mena, dia mengeluarkan sebuah patung beruang dan menggoyang-goyangkan patung tersebut di depan Tenjin. Tenjin, masihkah kau ingat pada janji kau dulu? Ya. Apa yang dia nak buat tu? Sebaik saja Tenjin masuk ke penjara itu, Lina terus mengetuk pintu besi tersebut. Bunuh mulut. Serius Wow. Sebaik saja mendapat arahan tersebut, Tenjin pun terus menggunakan bahan itu dari aksi Tenjin. Kini dia seolah-olah telah menjadi sebuah senjata. Kejam juga Lina. Bunuh. Kau harus mengamal dengan tidak berhenti. Kau harus mengamal dengan tidak henti-henti. Kenapa Tenjin boleh hidup semula? Apa yang telah berlaku oleh Lina terhadap Tenjin? Apa yang telah dilakukan oleh Lina terhadap Tenjin? Wah. Untuk tahu itu, kita kena pergi ke episod seterusnya. Episod seterusnya yang bertajuk Janji. Jadi kita akan jumpa lagi minggu hadapan.
untuk dapatkan lagi episod. Untuk tunggu episod seterusnya, jangan lupa subscribe dan juga tekan loceng supaya dapat notifikasi apabila episod seterusnya sudah diupload. Jangan lupa subscribe ya guys. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.